Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda pada hari ini? Okey, kita straight to the point ya. Kita nak cepat, kita nak cerita panjang-panjang. Okey, saya nak kongsikan dengan anda semua yang menonton video ini bagaimana kita nak menjual listing kita, nak menghabiskan listing kita ni yang kita panggil sebagai jualan terdesak. Macam mana kita nak habiskan supaya tidaklah kita rugi kan, daripada tak terjual, insya-Allah ada rezeki jugalah untuk kita dan owner. Betul tak? Okey, kita pergi terus kepada poin-poin dia. Jualan terdesak. Okay, macam mana kita nak buat supaya listing-listing kita semua habis terjual? Tu pun ada listing lah. Kalau tak ada listing, kena cari listing lah. Ataupun dengan cara yang sama, kita membantu untuk habiskan listing orang. Kita tak ada listing, tapi kita tahu macam mana kaedah untuk jualan terdesak, membuatkan kita boleh bantu brand lain habiskan listing-listing dia. Sebab kita tahu. So, saya nak kongsi hari ni. Yang pertama adalah banyakkan cerita manfaat listing tersebut. Ceritakan manfaat listing tersebut. Bukannya ciri-ciri tau. Ciri-ciri ni contohnya 3 bilik, 2 bilik air. Itu ciri-ciri 4 bilik. 4 bilik air itu ciri-ciri. Tapi kita cerita manfaat dia. 4 bilik dan bilik air itu ciri-ciri. Apa manfaat daripada ada 4 bilik? Kalau unit kita tu ada 4 bilik, apa manfaat dia? Itu kita kena ceritakan. Manfaat dia adalah mungkin bersesuaian untuk dengan keluarga besar. Kan? Keluarga besar, dia nak duduk semua family dia dalam tu. So 4 bilik, 5 bilik tu memang dia suka lah. Mungkin dia tak perasan kita tulis 5 bilik, tapi bila kita cerita manfaat tu kena dengan kehidupan dia. Boleh faham tak? Bagi contoh, memang dah hidup mencari dah rumah yang boleh memuatkan semua keseluruhan keluarga dia. Dia ada anak, ada empat keluarga yang nak duduk sekali semua. Bilik keempat-empat tu nak besar pula kan. Kebetulan kita ada satu unit ni 4 bilik, semuanya besar-besar, sesuai lah untuk ke semua keluarga dia. Ada 4 bilik air pula tu. Maksudnya sesuai lah untuk satu keluarga, satu bilik air. So bila kita cerita manfaat daripada 4 bilik dan 4 bilik air tersebut, sesuai untuk keluarga yang duduk sekali, yang keluarga besar duduk sekali. Ataupun manfaat adalah dari segi pelaburan. Contohnya ciri-ciri dia adalah harga murah tu adalah ciri-ciri, dan ROI tu pun adalah ciri-ciri. Cuma pelaburan ni kita nak tunjuk kat dia manfaat dia. Bila dia beli rumah ni, bukan dia habiskan duit, bukan dia nak kena bayar installment, tetapi orang lain yang tolong bayarkan. Nampak tak? Itu manfaat tu. Dia beli rumah ni sebab kat sini mudah untuk disewakan. Mudah disewakan tu pun ciri-ciri sebenarnya, tapi apa hasil manfaat daripada mudah untuk disewakan adalah dia tidak perlu bayar installment, iaitu penyewa yang tolong bayarkan. Itu adalah yang pertama, cara boleh faham. Kita banyak cerita manfaat kepada kita punya unit yang nak dijualkan. Yang kedua, iklankan di semua medium periklanan. Okey, sekarang kita dah cuba kan iklan di online, mudah.my, mungkin ada yang beberapa Protwall, tapi tak cukup sebenarnya. Facebook kan, tak cukup, sebab kita dalam keadaan terdesak. Dan mungkin terdesak tu dari segi owner dah kejar-kejar kita untuk jualan, ataupun dah nak habis lantikan. So kita perlu jual cepat-cepat. Kita dah lah dapat eksklusif daripada owner, supaya kita nak jaga reputasi kita, supaya listing kita ni semuanya terjual. Jadi, cuba bayangkan saya sendiri untuk jual semua listing saya semua terjual. Belum lagi tidak ada yang tak terjual untuk tahun ini. Cuba bayangkan. Maksudnya kita cuba habis baik, kita gunakan kaedah-kaedah dan teknik-teknik yang betul untuk terjual kita punya unit. Okey. Semua periklanan apa ni? Medium lagi periklanan yang ada. iProperty, Property Guru, Durian Property, dan banyak lagi lah sebenarnya di luar sana tu yang online marketing punya, online punya website. Dan juga Loyak.net dah pernah masuk. Loyak.net, register account, dan dia akan pergi satu dia punya forum dia tu, forum dia khas untuk jualan property. Kita iklankan saja, percuma sahaja. Okay, katakanlah kita tak ada akaun iProperty, Property Guru, sebab kena berbayar kan, modal pun belum banyak lagi. So apa yang kita buat adalah cari rent yang ada akaun iProperty, cari rent yang ada akaun Property Guru, dan selainnya lah, website-website online yang lain
yang kita tak ada akaun dia tapi perlu berbayar, kita tak mau bayar lagi, kita tak mampu untuk bayar lagi waktu ini, nak tunggu lagi kita punya commission, ataupun kita memang takkan beli tapi kita nak property kita terjual kan. So kita share kepada orang yang ada akaun-akaun ni, ahli property, bagi guru, tak ada masalah, kita share pada dia, maknanya kita share jugalah kita punya fee, dia faham. Dan seterusnya flyers, dah pernah buat flyers kan, kita dah cuba habis baik ke kan untuk jual kita punya unit. Dah 3 bulan dah kita pegang listing tu, tapi sebenarnya kita belum cuba habis baik lah. Kita asyik guna satu medium je, Facebook mudah ataupun mudah, dan itu saja, kita tak ada buat lagi dah. So buatlah flyers. Macam mana nak buat flyers? Banyak sangat template-template yang ada di internet, dan template-template yang flyers untuk real estate ni banyak sangat contoh-contoh dia. Cuba dapatkan dan design dan tunjuk kepada saya. Kita akan supaya dia tidaklah melanggar peraturan. Flyers pun perlu mengikut peraturan dan perlu ditandatangani oleh kita punya principal. Kita buat cantik-cantik, kita bagi principal kita tanda tangan atas flyers tu, dan kita copy banyak-banyak. Kat mana kita nak letak flyers tu? Kita letak di post box di kawasan yang tempat kita nak jual. Kalau kondominium tu masuk dekat blok A, letak kat post box blok A tu, kan ada satu tempat. Senang. Kalau kondominium memang senang lah, sebab post box dia duduk tempat yang sama disekalikan. So kita letak je flyers kita dalam post box tu. Kemudian dah letak kat kondominium, letak pula dekat masjid. Sembahyang Jumaat ni, kita pergi sembahyang Jumaat kat kawasan ni kita nak jual tu, pergi sembahyang Jumaat kita letak. Datang awal, kita letak siap-siap tempat-tempat laluan, orang nak lalu keluar, kadang-kadang kita tengok kan ada surat khabar ke atau ada flyers lain yang orang letak di masjid. So tak salah kita untuk letak kita punya flyers jualan rumah kita di masjid, ataupun di kereta-kereta yang berdekatan dengan masjid tu lah, yang kereta-kereta yang parking nak pergi solat dekat masjid tu, kita letak kat situ. Dah pernah cuba? Belum lagi kan? So cuba yang tu. Yang ketiga, turunkan harga lah. Itu biasalah kan, kalau kita nak jual cepat ataupun dah terdesak, kita turunkan sedikit harga. Selalunya owner ni dia dah ada target dia, berapa anggaran yang dia nak daripada hasil jualan rumah dia tu. So membuatkan ada owner ni dia tak setujulah untuk turunkan harga ni. Tapi kita cuba dulu, kita cuba negotiate dengan owner. Dah 3 bulan kita cuba jualkan, tapi yang call tu tak banyak, yang view pun ada yang view kan, tuan pun maklum kan, ada yang view cuma belum terjual. So mungkin faktor harga yang menjadi peranan untuk membuatkan rumah tu terjual. Tapi nak turunkan harga, owner dah kira kos. Betul tak? Kita dah turun dah sebelum ni sebenarnya, tapi ni adalah kali terakhir percubaan kita nak turunkan harga. So kalau owner tak nak turunkan harga, tak nak, kita pun kena turunkan fee kita sikit lah. Negotiate dengan owner yang kita nak turunkan harga. Kalau tak setuju untuk turunkan harga, cakap kat dia, kita turunkan fee. Sebagai contoh, kalau rumah harga 500,000, fee 3%, 15,000 lah. So kalau kita turun kepada 2%, kita boleh turunkan lagi harga lebih kurang 5,000, betul? 1% kita hilang daripada fee kita. So kita boleh turunkan harga lagi 5,000, ataupun negotiate lagi lah sikit. Kita turunkan fee kita 1%, boleh tak turun lagi 10,000. So berganda sikit lah, tak apa. At least dia tak adalah rasa terbeban untuk bayar kita punya fee. Supaya kita nak turunkan harga itu tujuan yang utamalah. Daripada tak terjual, daripada tak terjual, daripada terlepas listing tu. Supaya contoh kita dah nak habis, nak tamat lagi sebulan kita punya nantikan eksklusif, lebih baik kita yang jual walaupun kita dapat 2%. Boleh faham? Lepas tu dalam kita punya, bila dah turunkan harga tu, dalam kita punya periklanan, kena maklumkan berapa persen penurunan ataupun berapa persen harga asking kita tu berbanding dengan market pasaran, harga pasaran yang sebenar. Sebagai contohnya, dalam iklan kita tulis 20% daripada below market kan, 20% rendah daripada harga pasaran. Begitu ayat iklan kita kena jelas, kena tuliskan benda ciri yang macam ni untuk attract orang untuk melihat iklan kita, dan seterusnya boleh membelilah. Kena maklumlah berapa persen dan berapa, ataupun dan lah, dan boleh juga maklum berapa total ringgit Malaysia yang dia jimat apabila dia membeli rumah ni. Maksudnya dalam iklan tu kita tuliskan macam tu. Boleh faham jelas dan seterusnya.
booking yang rendah. Ini adalah cara yang terdesak, cara ekstrim sikit lah. Kita nak jual juga rumah tu, tapi kebanyakan masalah orang ni bukan tak nak beli. Dia dah minat dengan rumah tu, tapi dia akan tengok je lah, dia window shopping je lah, sebab dia belum ada duit cash yang sebanyak 10%. Sebab selalu ni 10% lah. 10% deposit plus dengan lawyer lagi, dia belum ada lah sebanyak tu. Tapi sebabkan dia nak beli, tapi dia tengok je lah. Tapi kalau kita boleh tawarkan yang cash yang perlu dikeluarkan adalah rendah, itu adalah satu advantage untuk kita lah. Sebagai contoh, kenapa unit developer walaupun di saat-saat ni masih boleh terjual, sebab unit-unit developer ni dia bayar 1,000 sahaja, bayar 2,000 sahaja. SPA lagi free lagi pula kan. Sebab tu dia boleh terjual lagi. So subsale macam mana? Boleh tak kita guna kaedah yang sama macam developer? Sebenarnya boleh, dengan syarat kita perlu berbincang dengan owner dan owner perlu bersetujulah cara kita ni. Caranya adalah, pertama sekali kita kena selamatkan diri kita dululah. At least kita punya booking tu lah 3.18%, at least, supaya kita boleh cover lah kita punya fee. Sebagai contoh, orang bayar booking 3.18% dan sign SMP, sign sale purchase agreement, kita terus boleh claim 3.18%. Ini adalah yang cara yang pertama yang kita cuba iklankan, hanya 3.18% saja booking. Selebihnya boleh menggunakan EPF. Sebenarnya biasa je lah ni, betul tak? Tapi sebabkan kita tak pernah mention, so orang tak faham. So kita mention booking hanya 3.8%, balance deposit yang selebihnya boleh menggunakan account EPF ataupun KWSP lah. So selalunya orang tak tahu. Bila kita mention baru orang tahu. Okay, yang seterusnya ni lagi-lagi lah ekstrim, iaitu hanya booking 1,000 ataupun 2,000 ataupun 3,000 lah, ikut yang bersesuaian. Tapi minimum kalau boleh 1,000 lah. Ini cara ni tak berapa digemari sebenarnya, tapi sebabkan dah terdesak, kita perlu gunakan cara ni supaya listing kita terjual. Dan cara ni mesti kena maklum kepada owner. Tidak boleh kita pandai-pandai kita je nak buat booking 1,000, tak boleh. So owner kena setuju dulu cara kita ni. Okay, booking 1,000, ini bermaksudnya kita tak dapat fee kita awal lagi, dan berserta dengan owner tak dapat. Yang tadi 3.8%, owner tunggu EPF. Ini kita punya orang panggil, kita punya fee pun kita tunggu EPF. Yelah, tak cukup 3.8%, 1,000 hanya berapa persen saja kan. So tak cukup 3.8%, so 1,000 saja sebagai tanda jadi untuk dia beli dan apply loan, lulus, sign SMP, dan dia akan keluarkan EPF dia. Kalau katakanlah ada freehold, cepatlah nak keluar EPF tu cepat. So fee kita mungkin tak lama lah kita nak dapat, nak tunggu EPF dia. So owner akan dapat bahagian dia, dan kita akan dapat fee kita selepas pembeli keluarkan EPF. Dia tak ada cash. Yang cashnya yang ada adalah dalam EPF. So simpan, buat apa EPF account 2 tu, betul tak? Nak beli rumah tapi kita nak kumpul sikit-sikit, lambat. So EPF kita dah ada account 2. So kita educate orang, kita bagi tahu dekat orang, beli rumah ni hanya gunakan 1,000 dan depositnya boleh keluarkan terus, daripada EPF. Ada orang yang suka macam ni, betul tak? So ataupun yang seterusnya, cash rebate. Rumah ni kita jual, cash rebate ni syarat dia mesti orang panggil di bawah harga pasaran lah. Di bawah harga pasaran barulah ada cash rebate. Cash rebate ni selalu developer, kita guna cara marketing developer juga ni. Cuma kita letakkan kepada subsale. Cash rebate ni bermaksud dia beli rumah, nanti dia akan dapat duit. Iaitu caranya adalah dengan markup. Markup kita tak boleh tulis dalam iklan kita. Jangan sesekali kita tulis, tetap profesional namanya. Tapi kita boleh tulis dalam iklan kita adalah cash rebate ataupun dapat tunai atau sebagainya lah, yang menjurus maksud kita dapat duit dalam bila kita membeli rumah ni lah. So 100 mesti caranya adalah sama ada buat markup ataupun dia 100% pembiayaan. Boleh faham tak?
Bila dia bayar 10%, so pembiayaan adalah 90%. Tapi kalau dia 100% pembiayaan, dia akan dapat balik 10% je. Ayat dia adalah beli rumah dan dapat duit tunai, ataupun beli rumah, anda dapat balik deposit anda. Mungkin macam tu cara ayatnya, yang mengikut kesesuaian semasa lah. Mengikut kesesuaian harga rumah yang kita nak jual tu, berapa banyak below market dia. Kalau below market dia menyebabkan 10% pun cover, plus duit tunai lagi, itu lagi menarik lah, betul tak? Sama ada 100% pembiayaan ataupun buat markup. Kalau harga rumah 300,000, tapi harga pasaran dia sebenarnya 400,000, maknanya 100,000 dia boleh utilize sebagai cash rebate. Tak adalah sampai kita nak bagi 100,000 kan. Mungkin tak perlu buat sampai 400,000, tapi 350,000 dah memadai sebagai contohnya, supaya kita nak cover 10%. Maklum maklum pula dia dapat cash rebate tu, apa kegunaan dia kan? Dia dapat duit nak buat apa? Nak buat apa dapat duit banyak-banyak ni? Kadang-kadang tak perlu pun nak buat, kadang beli macam biasa saja. Tapi disebabkan kita bagi tahu cash rebate tu ada kegunaan dia. Sebagai contohnya, cash rebate ni boleh cover cost lawyer. Cash rebate ni boleh cover cost lawyer, betul tak? Ataupun boleh cover valuation atau sebagainya lah. Ataupun dia boleh cover cost renovation. Dia beli rumah, kadang rumah tu togel je, basic, tak ada apa-apa. Kita pun tak adalah ada duit sangat. Nak beli rumah nak kena renovate lagi, keluar duit lagi, 10% lagi, lawyer lagi, banyak sangat nak kena keluar duit. Tapi kalau kita tawarkan ada cash rebate, dan kita maklumkan cash rebate tu boleh pakai untuk renovate rumah, best tak? Macam-macam lah, bukan setakat renovate rumah, boleh beli perabot dan sebagainya lah. Dan cash rebate ni juga, kalau kadang ada orang ni dia nak buat pelaburan, dia nak beli rumah tu, tapi dia takut nanti sementara nak cari penyewa tu, rugi dia nak bayar bulan-bulan tu. Sementara nak dapat penyewa, contohnya 3 bulan tak dapat penyewa, 3 bulan nak kena tanggung rumah tu, betul tak? Tanggung rumah tu dulu sebelum. Tapi kalau kita ada cash rebate, sebagai contohnya tadi katakan 300,000, kita buat 350. So 50,000 kita ada tunai. 50,000 tu kalau katalah installmentnya adalah lebih kurang 1,500. So agak-agak 50,000 bagi 1,500, berapa bulan punya installment kita boleh cover? Sekejap saya kira. 50,000 bahagi dengan 1,500. So lebih kurang 33 bulan. 33 bulan bagi dengan 12, maksudnya lebih kurang 2 tahun setengah. 2.7 2.7 tahun, 2 tahun setengah lah lebih kurang. Kita boleh tanggung kita punya installment tu. Seronok tak? Macam itulah kita ceritakan manfaat dia. Balik pada yang point yang pertama tadi. Cash rebate tu apa manfaat dia? Apa yang boleh buat dari cash rebate? Yang seterusnya point dia. Share kepada group listing secara kerap. Kadang-kadang kita ni share sekali je, tak jadi, orang tak perasan kadang-kadang. Ataupun orang dah cuba iklan kan, bila kita share lagi, orang akan ingat balik kita punya listing tu, dan orang akan bump balik. Tak terjual lagi rupanya, so orang akan bump balik. Share dekat mana? MKL listing lah, terutamanya MKL listing lah. Yang keduanya, share di MGN, Muslim Group Negotiator. Okay, caranya, yang belum tahu pasal Muslim Group Negotiator ni, boleh pergi ke Telegram. Kita pergi ke Telegram, kita search MGN. Okay, kita tengok ayat dia. Alhamdulillah MGN mendapatkan saya pada super group dengan lebih banyak group lagi. Sila kongsi link ini bersama saya. Link yang dia bagi ni MGN mewah ni, maksudnya umum. Dia boleh bersembang kat dalam ni, dia boleh jual listing di mana-mana sahaja. Dia adalah umum. Okay, tapi dia ada grup-grup yang spesifik. Kalau listing kita di Kajang, kita share di Kajang, commercial land atau commercial industrial, share di listing commercial land industrial. Kalau di Puchong, join je group ni. Join group listing, asalnya semua tempat dia cover lah, sampai ke utara lah, Perak, Pulau Pinang, Kedah pun ada, Pantai Timur pun ada. So kita share je secara kerap dalam grup-grup ni. Mana dapat dia punya MGN semua ni, boleh PM saya lah, boleh tanya saya lah macam mana nak dapat. Okey, kita berbalik kepada slide tu tadi. So share kepada dia orang ni, pada grup-grup ni secara kerap. Jangan kita nak share sekali je, tak cukup. Kadang-kadang kita dah terlambat, orang dah banyak masuk, kita punya listing dah terlepas. So orang pun bukan tengok selalu kan. Bila kebetulan
Mana tahu bila kita share pada grup-grup ni, pada waktu tu memang ada buyer yang looking, memang cari di kawasan tu, apa, itu dia dah jadi rezeki untuk kita. Okay, seterusnya share personally pada top brand. Kita kena kenal lah siapa-siapa top brand di MNKL ataupun di agensi lain. PM dia, tanya dia di Facebook pun boleh, di WhatsApp pun boleh. Tuan, kata saya ada listing kat sini, saya nak share dengan tuan. Ini detailnya dan ini gambar, ini adalah eksklusif listing saya. Kalau tuan ada buyer, tuan boleh propose pada saya lah. Bayangkan top brand ni dia ada networking dia tersendiri ya. Dia ada networking tersendiri. Kerana dia ni modal tinggi ya. Modal tinggi, kita tak ada duit. Contohlah kita tak ada duit nak Facebook ads nak buat Facebook ads banyak-banyak, tak ada duit. Tapi dia orang ni top brand ni, dia orang ada modal, memang dia dah peruntukkan modal untuk Facebook ads dia. Apa salahnya kita letak biar listing kita tu ada di page dia. Sebagai contoh, page dia sehingga ada 100,000 like ni adalah satu contoh page. Alamak, sekejap saya nak buka. Sekejap. Ya, apa pula akar dulu. Saya nak tunjuk contoh page Facebook. Macam mana saya nak masuk ni? Okey. Sabar, minta maaf. Ni first time record video untuk anda. Mungkin ambil masa sikit, lambat sikit. Laptop pun slow. Okey, tak apa, sementara kita nak tunggu Google Chrome ni buka. Contoh page adalah Suka Hartanah. Suka Hartanah lebih kurang 100,000 like ataupun follower yang pada page Suka Hartanah. Pergi ke page-page real estate negotiator yang top, maksudnya yang selalu aktif. So share pada dia supaya dia share di page dia. Kadang-kadang dia orang ni sanggup spend tau. Dia tanya kita berapa harga last, maksudnya dia berminat untuk iklankan kita punya listing tu. So bila dia share di page dia ada network dia tersendiri dan dia sangat luas lah, kan lebih luas, lebih sampai kepada pembeli. Dan itu tujuan marketing kita kan, betul tak? Kita nak sampaikan kepada orang yang betul suka. Kita tengok suka ya Allah, slownya saya punya laptop. Nampak ni, ada 134,781 like. Dan page ni sangat-sangat aktif. Okey, kita tengok okey. For rental, dia ada iklan kan. Kebanyakan listing dalam ni bukan listing dia saja. Dia ada listing orang sekali dalam ni. Maknanya orang share kepada dia. Nampak ni. Ini Sri Nilam. Dia tanpa boost pun dia akan dapat 22 dan dah ada orang komen tanya-tanya. So short tak listing kita buat ada di dalam page Suka Hartanah. So kita share pada top brand ni macam ni. Antaranya lagi saya sebutlah Fig Brothers. Fig Brothers boleh tengok dalam Facebook, boleh search Fig Brothers dan PM dia. Boleh PM page-page macam ni, bagi tahu kita ada listing ni. Kita dengan gembiranya nak bekerjasama dengan dia. Bagi tahu macam tu. Okey. Seterusnya SMS blast dan WhatsApp group. Dah cuba. Kita buat satu pernah orang tanya-tanya kita, want to buy, pembeli-pembeli, buat dia jadikan satu group ataupun kita jadikan broadcast group ni. Maksudnya dalam WhatsApp tu kita boleh set siapa yang pernah call kita, save nombor dia, jangan biarkan. Save nombor yang pernah call kita nak membeli rumah ni. Mungkin dia yang nak beli ataupun kawan-kawan dia nak beli. Mana kita nak tahu? So kita blast je pada dia orang yang pernah call kita. So, owner pun boleh. Kita blast pada mana-mana yang pernah berurusan dengan kita, pernah call kita. Kita blast pada dia. Dan WhatsApp group ni, WhatsApp sekolah, grup universiti, dah banyak kan. Kita join WhatsApp group business. Yang WhatsApp group business, apa salahnya kita promote kita punya listing dalam ni. Tapi janganlah terlampau direct sangat. Kita kalau grup sekolah janganlah macam spam. Kita berkongsi dengan orang, kata apa dia ni lah, listing best nak kongsi dengan orang, dengan korang semua. Ini listingnya. Nak tahu lebih lanjut boleh PM. Ataupun kita share beberapa gambar yang paling cun tak dalam tu. Ada tak orang minat rumah ni? Sebagai contoh. Dah pernah buat? Dah cuba buat? Belum lagi kan? So kita buat sekarang. Jangan tunda-tunda lagi. Okay, seterusnya PM personal rent yang pernah jual di kawasan yang sama.
Macam mana nak buat? Bagi contoh di MNGL mungkin kita pernah dengar dia pernah jual di kawasan yang sama dengan kita nak jual. So kadang-kadang dia orang ni dah jual unit dia. So dia ada database pembeli-pembeli yang pernah call dia tu. Dia boleh propose balik kepada pembeli-pembeli dia. Okey. Cara mudahnya kita tengok kat Telegram. Okay, Telegram kita kena join dululah. Kita kena join dulu grup-grup Telegram yang tadi saya cakap tadi. Selayang, Gombak semua tu. Kalau kawasan kita yang nak jual tu ada di Kajang sebagai contohnya. Di Kajang. Saya dah pernah join masa di Kajang ni. Saya terus search lah. Contohnya Mak Navil. Mak Navil, kita nak jual unit di Mak Navil juga. So kita nak share kepada orang yang pernah jual pada Mak Navil ataupun sedang menjual pada Mak Navil. Okey, contoh Okey, contoh ni. Rose Ikmal, Mak Navil Condominium Islam. So Rose Ikmal dia tengah dia baru lagi 17, 11, 11 ni baru lagi lah. So saya rasa belum terjual lagi lah. Luas 926 square feet. Mungkin unit kita lebih kurang sama, harga 340. Dia share sini, maksudnya dia ada listing kat sini yang nak ajak kita jual sama-sama dengan dia. Dan kita pula ajak dia jual sama-sama dengan kita. Mak Navil sebagai contoh dia nak bawa pembeli, nanti dia pun suka. Dia ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 untuk pembeli dia. Untuk dia kerjasama dengan kita ataupun dia boleh jual listing dia sendiri. So dia boleh tunjuk listing dia, boleh tunjuk listing kita pada pembeli dia. Mana tahu pembeli itu berminat lebih pada listing kita. Sebagai contoh harga dia 340. Tapi kita punya ni ada kelebihan sikit sebab harga 320,000 sebagai contohnya. So tak ada masalah, kita share pada dia supaya dia boleh bawa ada pilihan listing dia. Kita pun kalau ada pembeli, kita bawa listing dia juga. Okey, sebagai contoh lagi, kita ambil yang lama sikit lah. Kita ambil lama sikit. Okey, ni lama dah. Wahida, bulan 8. Bulan 8 dia jual Mak Navil juga. Mak Navil. Okey, basic unit 330 nego sampai jadi. Nampak tak? Saya rasa mungkin dah terjual. Luas berapa luas dia? Luas dia tak tulis dah pula. Dia tak tulis luas. Sepatutnya tak berlaku lah. Tak berlaku, tak tulis luas. Kena tulis luas lah. Lower ground. Mungkin unit ni dah terjual. Dan dia kemungkinan Wahidah ni dia dah ada orang panggil database pembeli dia yang banyak yang bertanya pada Mak Navil. So dia boleh propose unit kita kepada database dia. Boleh faham tak? So kita PM dia. Tekan kat Wahidah ni, PM dia. Send message. Salam Wahidah, saya ada unit di Mak Navil. Saya nampak Wahidah ada jual di kawasan sini. Saya nak kongsi saya punya listing, saya pun ada di sini eksklusif listing yang kat sini. Macam tu. So ini caranya untuk kita jual secara terdesak. Sebelum ni kita nak cuba jual sendiri, betul tak? Tapi sekarang ni kita nak paling orang panggil terdesak dah, nak bagi boleh terjual juga. Nak kata asal jual pun tak berapa nak sesuai kan. Tapi kita memang betul hayat dia lebih kurang asal jual kan, janji jual. Tapi tak naklah awal-awal lagi kita terus nak macam ni. Ini adalah cara-cara yang terdesak. Terdesak saja baru kita gunakan cara-caranya. Yang pertama tulang balik, banyakkan cerita manfaat. Yang kedua iklan di semua medium. Yang ketiga turunkan harga. Yang keempat booking rendah. Yang kelima cash rebate. Dan yang keenam share pada group listing. Yang ketujuh share personally. Dan yang ke-8 SMS blast ataupun WhatsApp group ataupun WhatsApp blast guna broadcast. Dan yang terakhir adalah PM personal rent yang pernah jual di kawasan yang sama. Saya harap kongsian ini membantu anda semua supaya lebih banyak jualan yang kita dapat jual lah. InsyaAllah saya doakan anda dapat jual listing anda semua.